Assalamualaikum and very good morning to everyone. So untuk untuk yang sekarang ni punya, memandangkan kita ada 7 subtopik untuk habiskan bab ini, cikgu akan 8. So cikgu akan bagi cikgu akan buat video satu persatu lah, dan ada sesetengah yang panjang subtopik, so cikgu akan bagikan dia part 1 dan part 2. Okay, mana yang pendek tu cikgu bagi habiskan terus lah. Okay, alright. So untuk pembiakan dan pertumbuhan, kamu akan belajar tentang gamet, tentang haid, kitar haid perempuan, tentang penghasilan anak, okay, sains teknologi dalam pembiakan, dan juga pembiakan tumbuhan. Kamu akan belajar benda ni lah. So for today, cikgu akan try habiskan semua kalau cikgu dapat lah, sebab cikgu ni pun sekarang menjaga anak buah cikgu juga kan. Okay, so untuk pembentukan gamet, kita hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 je. Okay, don't worry. Sekejap tu boleh lah. Tapi panjang sikit lah video kali ni. Okay, pembentukan gamet. Okay, kamu sudah belajar juga di tingkatan 3 tentang pembentukan gamet, pembentukan pembiakan. Dia ada 2 jenis, seks dan aseks. Kalau aseks, dia jenis yang dia boleh berbelah sendirinya tanpa persenyawaan dengan organisma lain. Tapi kalau seks, dia adalah tentang 2 organisma berbeza yang bersenyawa antara satu sama lain. Okay, so untuk bab ni kita akan belajar tentang pembiakan seks lah. Okay, pembiakan seks. Okay, kalau pembiakan seks dia berlaku di sel gonad, sel gonad, dan proses pembahagian itu adalah proses meiosis. Okay, alright. Tingkatan 4 tetap berdiri. Okay, keperluan pembentukan gamet. Kenapa kamu perlunya pembentukan gamet? Okay, alright. Gamet dihasilkan melalui proses meiosis, of course, sebab dia adalah sel gonad, sel pembiakan. Proses ini berlaku di dalam organ pembiakan yang dikenali sebagai gonad. Okay, dan proses ini menghasilkan sel-sel pembiakan yang disebut sebagai gamet. Okay, sel pembiakan tu ada 2 jenis lah. Satu ovum, satu lagi sperma. Itu adalah gamet kamu, yang mana kedua-duanya bersifat haploid. Okay, maksudnya dia mengandungi separuh daripada bilangan kromosom sel induk. Maksudnya kalau manusia kita ada 46 sel induk kan, tapi itu adalah diploid, 2. Tapi kalau untuk satu sperma, dia adalah haploid, dan satu ovum dia adalah haploid, which means dia satu sperma mengandungi 23 mana satu? 23 N, dan satu ovum mempunyai 23 N. So bila dua-dua ini bersenyawa, dia akan dapat diploid 46. So bolehlah jadi manusia. Okay, kenapa dia mesti haploid? Sebab macam cikgu cakap tadi, sebab haploid campur haploid dia akan jadi diploid lah, barulah senang. Kalau sperma dan ovum kita adalah dua-dua ni diploid. Bila dua-dua bergabung, kita akan jadi 4 lah. 4 ploid. Kan, macam memang dia jadi giant lah sudah kan. Sebab tu Tuhan wujudkan dia adalah haploid dan mengalami proses meiosis. Okey, jika meiosis tidak berlaku, sel-sel pembiakan dihasilkan tidak bersifat haploid. Jadi maka zygote terhasil mempunyai bilangan kromosom yang berganda-ganda lebih daripada individu. So tidak ngam lah. Jadi pembentukan gamet mestilah haploid untuk memastikan zygote bila persenyawaan berlaku, akhirnya dia sama dengan sel induknya, iaitu manusia lah, ibunya, ibu bapa dia. Okey, fahamkah yang itu? Cikgu harap kamu faham lah. Ayat cikgu ni tunggang langgang sudah. Okey, so sekarang pembentukan sperma, atau nama prosesnya adalah spermatogenesis. Okey, kamu kena tahu, okey, ini adalah sistem pembiakan lelaki lah. Ini ginjal. Okey, lepas tu ini adalah kantung kencing. Okey, tempat simpanan air kencing lah. Okey, lepas tu cikgu kena edit dulu ni, baru kamu nampak. Okey, lepas tu ini yang bawah ni, okey, kamu tahu, okey, kita belajar bio, please
open your mind lah. Okay, kamu tahu kan lelaki dia ada 2 balls kan? The balls itu kita panggil scrotum. From the outside kita panggil benda tu adalah scrotum. Tetapi biji dalamnya tu, itu baru kita panggil sebagai testis. Okay, so kalau kita nampak anak buah kita kecil-kecil kan, dia ada benda tu kan? Itu bukan testis, itu adalah scrotum. Dalamnya tu, biji dalam tu barulah testis. Okay? Okay. Okay, yang kamu nampak ini, ada tali di sini ni, ini adalah kita panggil vas deferens lah. Maksudnya, dia yang akan hantar sperma nanti ke kita punya kawasan sini. Dia yang akan hantar sperma nantilah. Okay, laluannya. Okay. Lepas tu, mana lagi? Okay, this one is zakar lah, zakar. Okay, yang di sini tengah ni, yang ni, itu adalah kelenjar prostat. Itu adalah kelenjar prostat yang mana fungsinya tu adalah fungsi, cuma cikgu pun tak sure. Ini adalah vesicle semen. Di sini yang 2 macam daun ni vesicle semen. So maksudnya vesicle ini bila sperma daripada sini dia akan lalu keluar sini, dia akan bercampur dengan semen. So bila berlaku persenyawaan antara lelaki dan perempuan, dia akan lalu sini kan. Okey, bila dia lalu sini, orang panggil air mani itu adalah semen. Sebab apa semen? Sebab dia ada campuran dengan vesicle semen. Okey. Testis. Okey, semua dan situ Okey, kita tengok macam mana pula ceritanya. Okey, sistem pembiakan lelaki terdiri daripada sepasang testis yang mana itu yang menghasilkan sperma, gamet jantan lah. Dan hormon seks lelaki adalah testosteron. Testis terdapat di dalam pundi yang dipanggil sebagai scrotum. Okey, dia ada dalam scrotum tu lah. Okey, dan dia berada di luar badan manusia lah. Dia bukan berada di dalam, dia tergantung di luar kan. Suhu di dalam skrotum itu semestinya lebih rendah daripada suhu badan. Sebab kedudukannya di luar badan kan, jadi suhu badan tidak sama dengan suhu di bawah tu. Okay, dan apa kebaikannya? Sebab sperma tidak dapat dihasilkan kalau suhu skrotum itu tinggi. Jadi sebab tu Tuhan wujudkan dia di luar supaya suhu dia tu sentiasa rendah. Jadi penghasilan sperma pun akan dalam kondisi yang sehat lah. Okay. Alright, di setiap testis, okay, ini adalah testis yang kita cek di dalam dia lah. Okay. Dia ada 200 lebih ruang ataupun lobul. Kamu tengok dia ada lobul macam ni, 1 lobul, ni 2 lobul, ni 3 lobul, ni 4 lobul, dan dia ada banyak lobul lah. Okay. Dia ada lebih daripada 200 lobul, dan setiap lobul dia ada 1 atau lebih tubul berlingkar dipanggil sebagai tubul seminiferous. Maksudnya dalam 1 lobul ni kalau kamu buka, kamu nampak macam usus kan, macam tali-tali kan. Cuba kamu buka, luruskan dia semua. Dia adalah satu aliran, satu saluran yang dipanggil sebagai tubul seminiferous. Okay, dia ada banyak lah. So di tubul seminiferous inilah sperma akan dihasilkan. Alright. Pembentukan sperma atau proses spermatogenesis. Okey, pertama sekali inilah macam mana asalnya. Ini adalah dinding. Kalau kita cross section tubul seminiferous, kita potong tubul seminiferous, kita akan nampak dari tepi macam ni lah. Bukan kita potong dia secara bukan melurus tu, kita potong macam potong biasa tu. Macam potong sayur. Kamu akan nampak lubang di tengah tu kan? Inilah gambar dia. Okey. So ceritanya adalah apabila tubul seminiferous tu dia dilapisi oleh sel yang belum mengalami pengkhususan, dipanggil sel germa primordium. Maksudnya sel germa primordium ini, okay, sel germa primordium ini adalah sel yang belum mengalami sebarang pengkhususan. Dia adalah sel yang tidak matang langsung. Ni yang di luar ni kamu nampak ni, yang berbentuk macam muscle cell bulat-bulat. Itu ada sel germa primordium. Okay. Alright. So, sel ini akan mengalami mitosis sebanyak-banyaknya dan menghasilkan spermatogonium. Okay, barulah kamu nampak di dinding ni kan. Okay, di dinding sini yang besar-besar, paling layer yang pertama, itu kita panggil sebagai spermatogonium. Alright.
yang masih dalam keadaan diploid. So masih lagi diploid, iaitu masih lagi sama sel bilangan kromosom dengan induknya, iaitu 46. Okey, manusia 46, ingat tak? Selepas seorang lelaki dia capai akil balik, spermatogonium ini barulah dapat mengalami pertumbuhan dan membentuk sel yang lebih besar lah. Okay. Dan sel itu bila dia terbentuk lebih besar, dia dipanggil sebagai spermatosid primer. This one lah, spermatosid primer. Okay. Kalau budak yang belum akil balik, dia akan stop di situ sahaja, spermatogonium sahaja, dia tidak akan matang sebab dia belum akil balik. Tapi kalau orang yang sudah mula akil balik, spermatogonium tu secara automatik dapat mengalami pertumbuhan lah, jadi terbentuknya sel spermatosid primer. Okey, spermatosid primer ini dia akan terus membagi melalui meiosis 1. Barulah meiosis 1 hasilkan 2 spermatosid sekunder. Okey, spermatosid sekunder hasillah 2. Yang mana spermatosid sekunder ni mula sudah jadi haploid, iaitu separuh daripada induk, which means daripada 46 dia jadi 23 lah sudah haploid, 23 sel kromosom. Okay. Kedua spermatosid sekunder ini belum habis lagi kan meiosis kan. Dia ada 2 fasa kan. Dia akan lalui lagi fasa kedua dan akhirnya menghasilkan spermatid, iaitu 4 spermatid. Yang mana keempat-empat ni adalah haploid. Okay. Kalau kamu tengok sini nih, dia akan mula jadi kecil-kecil kan. Kecil-kecil yang bulatan kecil ni. Kamu nampak juga kan yang bulatan kecil yang di sini. Itu adalah spermatid. Dia sudah mula jadi 4, which means dia adalah haploid lah. Okay. Lepas tu spermatid akan mengalami pembezaan dan pengkhususan dan akhirnya menghasilkan sperma. Okay, akhirnya terjadilah sperma. Kalau kamu tengok sini, nampakkah di tengah-tengahnya ni? Itulah sperma. Terhasilnya sperma. Okay. Mana lagi? Alright, sperma. Dengan cara ini berjuta-juta sperma dihasilkan dalam tubul seminiferous lah. So maksudnya kamu nampak juga tubul seminiferous ini sangatlah tubul, dia sangat panjang kalau kita buka. So dalam dia punya saluran itu banyak sperma boleh terhasil. Sebab itulah lelaki sperma dia banyak berbanding perempuan. Berbanding perempuan ni 1-2 biji saja. Okay? Alright. So kita bagi ke next yang seterusnya. Okay, yang ini cikgu rasa tak payahlah cikgu. Yang ini tak payahlah cikgu. Yang ni tak payah cikgu cakap lah kan. Kamu tahu-tahu sendirilah. Okay. Itu kamu baca sendiri. Okay. Sudah terhasilnya sperma. Kepala sperma dia akan menempel di sel Sertoli. Okay. Kalau kamu tengok sini. Ada satu sel panjang ini ni. Okay. Ni satu sel panjang ini. Kita panggil sel Sertoli. Kalau kamu tengok kepala sperma tu semua menghadap bahagian sel Sertoli. Kenapa kita mesti menghadap sel Sertoli? Sebab dia mau dapatkan nutrien supaya mencapai tahap kematangan bagi sel sperma tu. Okey. Untuk lengkap jadi sperma yang boleh diangkut lah dan boleh disenyawakan lah. Sebab kalau dia tidak menghadap ke sel Sertoli, dia tidak boleh digunakan untuk disenyawakan sebab dia belum matang. Okey. Lepas dia sudah matang, dia akan diangkut di sepanjang tubul seminiferous ke satu lagi tubul berlingkar yang dinamakan sebagai epididymis. Okey, epididymis. Di mana epididymis itu? Okey, kalau kamu tengok, kamu punya testis ini, okey, yang ni kan. Kamu nampak kan di sini adalah testis, ini adalah vas deferens kan, yang tali ini vas deferens. Tetapi yang menyambungkan vas deferens dengan testis ini ada satu lagi tali. Maksudnya sebelum ini vas deferens kan. Ini vas deferens. Tetapi di sini, tali yang di sini, penyambung yang di sini. Gimana cikgu mau cakapnya? Penyambung yang di sini, ini di sini. Dia dipanggil sebagai epididymis. Epididymis, this one, epididymis. So dari epididymis itu barulah sperma bergerak ke tubul vas deferens, barulah dia keluar ke uretra dan ke zakar. Okay, so harap kamu faham this is struktur sperma lah. This one is ekor, di sini mitokondria banyak, di bahagian tengah lah leher dia dan sini kepala.
Kepala di tengah dia ada nukleus dan ada akrosom. Yang mana akrosom ni berfungsi, nanti kamu akan belajar jugalah. Okay, so ini adalah struktur bagi sperma. Next adalah pembentukan ovum ataupun nama prosesnya adalah oogenesis. Okay. Benda ni berlaku dalam ovari perempuan lah. Okey, yang ini kamu kena tahu dia berlaku dalam ovari perempuan dan hormon yang menghasilkan dalam ovari ialah estrogen dan progesteron. Okey. Just like you guys know kan, ini adalah faraj wanita. Ini adalah faraj wanita, di sini adalah cervix. Okey, di sini adalah ni yang 2 biji telur ni, ini adalah ovari, 2 ovari dan saluran ini dipanggil sebagai tube fallopian. Tube ini yang menyambungkan antara kita punya ovari dengan bahagian kita punya cervix ini. Okey, kita punya bahagian uterus ini. Alright. So, proses oogenesis bermula semasa perkembangan fetus perempuan lagi dalam terhasilnya proses. Bila perempuan mengandung, dia tahu anak perempuan. Di situ sudah berlakunya proses oogenesis. Okey. Macam juga spermatogenesis. Proses oogenesis pun dia ada 3 fasa. Fasa pembahagian, fasa pertumbuhan dan fasa kematangan. Kematangan tu yang inilah fasa yang inilah yang sertoli-sertoli ini. Okey. Alright, pada peringkat awal perkembangan embrio perempuan, kira-kira 1000 sel hingga 2000 sel germa primordium yang terdapat di dalam ovari. Sama juga bermula dengan sel germa primordium. Okey, dia berada dalam embrio, ovari punya embrio. Tengok, embrio dia pakai. So, maksudnya daripada baby tu masih lagi dalam keadaan janin, memang benda ni sudah berlaku. Okey. Sel germa primordium tu sudah membahagi secara mitosis berulang-ulang menjadi oogonium. Oogonium. Okey. Oogonium dia juga diploid, sama juga spermatogonium dia juga diploid. Okey, oogonium tu dia diploid. Dan nanti dia akan mengalami pembesaran menjadi oosit prima lah. Okey. Setiap oosit prima diselaputi oleh satu atau lebih lapisan folikel. Jadi kita panggil dia sebagai struktur folikel prima. Okey, kenapa folikel prima? Sebab oosit prima dia diselaputi oleh satu lapisan atau beberapa lapisan sel folikel. Jadi kita panggil dia folikel prima lah. Okey, so maksudnya di sini dia sudah ada folikel prima dan apabila dilahirkan bayi perempuan telah mempunyai berjuta-juta oosit prima di dalam ovarinya. Maksudnya folikel prima lah, dia sudah ada sedia benda tu. Okey. Okey. Okey, oosit prima ini meneruskan proses meiosis di bawah rangsangan. Barulah dia akan bila perempuan tu sudah mula start akil balik, macam juga lelaki yang akil balik, barulah oosit prima ni akan meneruskan proses meiosis. Okey. Proses meiosis dia ada 2, ingat ah. So, oosit prima meneruskan proses meiosis di bawah rangsangan hormon perangsang folikel FSH. Hormon perangsang folikel apabila perempuan tu sudah capai akil balik. Setiap bulan beberapa oosit prima daripada salah satu ovari dia tidak akan keluar. Dia jarang berlaku dua-dua ovari ni akan keluar terus oosit prima tu. Dia kebanyakannya perempuan macam daripada 10 juta per nisbah 1, semua perempuan dia akan hasilkan, dia akan aktifkan oosit prima salah satu ovari saja. Tidak akan ada dua-dua, kecuali yang itu memang genetik sudahlah. Okey. Dia akan keluarkan oosit prima daripada salah satu ovari untuk jadi aktif dan akan meneruskan meiosis 1. Okey, meiosis 1 sepatutnya dihasilkan dua oosit sekunder lah kan. Tetapi untuk penghasilan oosit sekunder ini, bila berlakunya meiosis 1, dia akan terbentuk satu oosit sekunder yang besar dan satu lagi jasad kutub yang kecil. Okey, dan kedua-dua ini dan juga jasad kutub adalah bersifat haploid. Okey, oosit sekunder ini yang digunakan, tetapi jasad kutub ni dia tidak digunakan, dia dibuanglah begitu sahaja. Okey. Lepas tu oosit sekunder akan mengalami lagi meiosis kedua sehingga peringkat metafasa 2 sahaja. Maksudnya sampai metafasa kedua
yang mana kromosom haploid sudah tersusun di garisan khatulistiwa kan, dia akan stop di situ saja. Dia tidak akan teruskan proses. Okey, dia akan stop situ. Okey. Oosit sekunder habis sudah metafasa 2 ni, stop sudah di situ. Oosit sekunder tadi dia akan diselaputi lagi oleh lapisan sel folikel. Kenapa mesti disaluti? Sebab kita mau lindungi oosit sekunder dan primer itu supaya dia tidak fragile. Okey. So, bila kita selaputi dengan lapisan sel folikel, kita panggil sudah oosit sekunder tu menjadi folikel sekunder. Okey. Jadinya folikel sekunder ini akan membesar dan menjadi folikel graft. Kalau kamu tengok dalam sini pun, daripada folikel primer dia akan jadi folikel sekunder, meiosis 1 yang lengkap sini. Sini adalah meiosis 2 yang tidak lengkap sebab dia hanya stop sampai metafasa 2. Lepas tu dia akan jadi folikel sekunder kan. Lepas tu dia akan membesar membentuk folikel graft. This one, folikel graft. Okey. Setiap bulan di bawah rangsangan satu lagi hormon. Tadi kamu sudah belajar satu hormon, iaitu ini follicle FSH. Kali ini kamu akan ada satu lagi hormon penting, iaitu hormon pelutinan. So, dia ada banyak sikit kamu kena belajar kali ini. Hormon pelutinan. Ni nah, hormon pelutinan dan hormon folikel. Yang ini, dua hormon penting. Okey. Okey. Setiap bulan di bawah rangsangan satu lagi hormon pelutinan, yang mana hormon ini dia digunakan untuk proses pengovulan. Yang ini, pengovulan. Okey, di mana follicle graft yang ini tadi, okey, yang ini dia akan meletus. Kamu tengok daripada dia di dalam dia akan meletus jadi macam ni. Bila dia meletus, oosit sekunder dia akan dibebaskan daripada ovari. So dia akan keluar. Lah. So maksudnya bila once dia keluar, itulah proses pengovulan. So ini adalah telur yang paling subur. Okey. Oosit sekunder akan memasuki ke tiub falopio, iaitu tiub yang menyambungkan antara ovari dengan kita perempuan punya uterus. Dan bila dia sudah berada di tiub falopia, dia akan lengkapkan meiosis yang tidak lengkap tadi. Kan tadi kita hanya sampai metafasa 2 sahaja kan. So di sini dia akan lengkapkan meiosis dia jika ada satu sperma berjaya menembusi oosit sekunder. Okey. Tapi kalau tidak ada sperma datang langsung, benda ini mana tadi? Oosit sekunder yang terlepas tadi, dia tidak akan mengalami sebarang proses meiosis. Dia akan stop di situ je lah. Dan akhirnya dia akan merosot dan dia akan mati. Okay? Alright. Sebagai contoh lah contohnya. Jika meiosis, jika oosit sekunder dia sudah di tiub fallopian dan ada satu sperma datang. Bila ada satu sperma datang, barulah meiosis 2 akan diteruskan sampailah telofasa kan. Okey, bahagian sini jika berlakunya persenyawaan dengan sperma tu, oosit sekunder akan mengalami meiosis kedua dan membentuk satu ovum, satu jasad kutub. Tapi satu jasad kutub ni dia dibuang macam tu je lah sebab kita hanya mau pakai ovum tu saja. Okay. Jadinya persenyawaan pun mula berlaku bila bercantumnya nukleus ovum dan nukleus sperma. So maksudnya persenyawaan ini dia bukanlah berlaku apabila sperma dengan oosit sekunder tu bergabung. Itu belum lagi. Itu baru percantuman. Tapi proses persenyawaan ni dia berlaku bila nukleus ovum dan sperma memang betul-betul sudah bercantum. Itu barulah kita panggil sebagai persenyawaan. So, daripada gambar di sini kamu kena tahulah apa yang terhasil, apa yang terjadi, okey? Daripada pada asalnya folikel primer ini memang sudah ada daripada perempuan kecil, dan bila akil baligh, folikel primer dia akan mengalami meiosis 1, jadilah oosit sekunder. Dan oosit sekunder dia dilapisi oleh lapisan folikel, sel folikel, jadi nama dia adalah sel folikel sekunder. Lepas tu dia akan mengalami meiosis pertama kan, dia lengkapkan. Jadi satu akan jadi oosit sekunder lagi.
Yes, satu akan jadi oosit sekunder lagi dan satu adalah jasad kutub. Jasad kutub tu tidak digunakan langsung, dia akan buang terus. Okay, so folikel sekunder itu dia akan alami lagi meiosis fasa kedua yang mana dia hanya stop sampai proses metafasa sahaja di sini. Dia akan stop sampai metafasa sahaja. Lepas tu dia akan dia akan diperkembang-kembangkan jadilah follicle graft, dan bila follicle graft ini akan ada satunya hormon pelutinan. Hormon pelutinan akan, bila yang follicle graft ini sudah kembang dengan matang kan, hormon pelutinan akan membuat proses pengovulan, iaitu proses meletusnya follicle graft, dan oosit sekunder ini akan keluar, akan dibebaskan. Dia akan masuk ke tube fallopian dan menunggu sperma datang untuk bercantum lah. Itu adalah proses pengovulan. Jika tidak ada sperma yang datang, okay, oosit sekunder tadi dia akan jadi buruklah, dia akan jadi terbiar. Akhirnya dia akan jadi corpus luteum yang merosot. Tapi kalau oosit sekunder itu mempunyai sperma ada datang, okay, kalau dia sperma ada datang, barulah metafasa, proses meiosis kedua tadi akan disambungkan sampai habis dan terhasilnya ovum dan juga satu jasad kutub lagi, yang mana jasad kutub tu dibuang juga. Ovum itu yang akan disenyawakan bersama sperma tadi, akan bercantum dengan sperma, dan nukleus daripada sperma dan nukleus daripada ovum bercantum, bersenyawa, dan barulah berlakunya persenyawaan. So harap-harap kamu faham yang inilah. Okay, so perbandingan dan perbezaannya sebenarnya kalau kamu tengok ringkasan, semua sama aja. Daripada spermatogonium jadi spermatosit prima, sekunder, spermatid, sperma. Yang ini oogonium, oosit prima, oosit sekunder. Kalau ikutkan dia ada lagi sini follicle graft kan, barulah dia akan jadi ovum. Okay, itu sama jugalah. Okay. Alright, ini untuk yang sperm. Okay, daripada induk, daripada sel germa primordium mengalami mitosis jadi 2N. Lepas tu daripada mitosis itu, kejap, ini peringkat oogenesis. Okay. Okay, mitosis. Lepas tu dia akan membahagi, akhirnya dapat oogonium kan. Okey, daripada oogonium itu dia akan mengalami, daripada oogonium tu kita panggil sudah oosit prima. So oosit prima akan mengalami meiosis 1, jadi akan adanya dua telur kan, satu oosit sekunder, satu lagi jasad kutub pertama, jasad kutub lah. So yang jasad kutub ni dibuang sahaja. Okay, jasad kutub tak digunakan. Lepas tu meiosis kedua lagi. Meiosis kedua ni dia akan hasilkan satu ovum dan satu jasad kutub. So maksudnya daripada total semua ni 3 jasad kutub dibuang. 3 jasad kutub, satu sahaja ovum digunakan. Itu pun kalau ada sperma yang terhasil. Okay. Alright. Yang membandingkan pembentukan sperma ni kamu baca sendirilah. Okay, so habis sudah untuk 34.1. Panjang kan? Dia memang sangat panjang. So, cikgu harap kamu faham lah. Kalau kamu rasa macam cikgu pun cakap macam tak betul, kamu baca balik. Bagi cikgu, cikgu akan bagi kamu bahan juga. So, kamu boleh Google tengok-tengok jugalah kalau kamu masih tidak faham yang ini videonya.